Changi Airport Group CAG membolehkan pelawat untuk membayar jumlah pelepasan karbon yang dihasilkan daripada perjalanan mereka. Penumpang boleh menghitung dan membayarnya menerusi aplikasi CAG atau laman web. Wang itu akan disalurkan kepada projek-projek kemampanan di Indonesia, China dan India. CAG menyatakan ia memilih 3 projek itu kerana kesan ketaranya terhadap alam sekitar dan masyarakat. Projek pertama memelihara dan melindungi hutan-hutan sedia ada di Kalimantan Tengah, Indonesia. Projek kedua pula akan menanam sekitar 120 juta pokok asli di China, sementara projek di India akan menyediakan kuasa yang dijana daripada angin. Pemangku Menteri Pengangkutan Chee Hong Tat berkata peralihan kepada bahan api lebih bersih mungkin meningkatkan kos bagi syarikat penerbangan dan juga penumpang. Namun beliau menarik perhatian tidak munasabah sekiranya kaedah lebih mampat bagi mengendalikan operasi tidak diteroka. Encik Chee menggesa pihak berkepentingan di Asia Pasifik supaya melakukan lebih untuk meningkatkan pengeluaran dan penggunaan bahan api lebih mampan. Bercakap kepada pemain industri dan penguasa penerbangan serantau, Encik Chee juga menekankan perlunya ada isyarat bagi permintaan kukuh supaya pengeluar minyak lebih yakin untuk melabur dalam pengeluaran bahan api lebih mampan. Saudara, lebih ramai rakyat Singapura ingin perlindungan insurans yang lebih baik. Ini boleh dilihat melalui bertambahnya permintaan bagi insurans hayat dengan lebih ramai memilih polisi dengan bayaran premium secara tahunan. Demikian menurut data yang dikeluarkan Persatuan Insurans Hayat bagi 9 bulan pertama tahun ini. Iaitu lebih 110,000 orang mendapatkan pelan pelindungan insurans bersepadu antara Januari hingga September tahun ini, sekaligus membawa jumlah rakyat yang dilindungi pelan ini kepada sekitar 2.9 juta. Pelan ini merangkumi skim Medishield Hayat dan komponen pelindungan insurans swasta tambahan. Namun industri ini mencatat penjualan lebih rendah tahun ini berbanding tahun lalu. Premium perniagaan baru merosot hampir 10% kepada $3.5 bilion di tengah-tengah keadaan ekonomi sejagat yang tidak menentu. Sementara itu, sekitar $10 bilion dibayar kepada pemegang polisi dan waris mereka. Sekitar $1 bilion adalah tuntutan bagi kematian, penyakit kritikal atau kehilangan upaya. Baginya pula adalah untuk polisi yang sudah sampai tempoh matang. Jumlah pekerja dalam industri ini juga meningkat kepada hampir 9,800 orang. Ini sedang keperluan bagi insurans kesihatan dan khidmat bagi bayaran tuntutan semakin meningkat ekoran penduduk Singapura yang semakin menua. Diteruskan berita, Singapura mungkin tidak berdepan banyak insiden yang menjejas ketenteraman awam yang serius sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Pun begitu, Menteri Undang-Undang Merangkap Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam berkata negara ini mesti bersedia untuk menanganinya dengan tangkas jika dan apabila ia berlaku. Encik Shanmugam berkata, Markas Operasi Khas SOC Polis sudah dan akan terus menjadi sebuah pasukan tempat Singapura bergantung harap sekiranya insiden seumpama itu tercetus. Berkata demikian di satu upacara berbarisan bagi memperingati ulang tahun ke-70 markas itu. Situations can turn negative very quickly. Thus, the measure of SOC's performance, if and when activated, will be how effectively, how appropriately, and how quickly the situations can be resolved or neutralized. So we will continue with our policies and laws to try and ensure order, peace and stability, but we will also continue to invest heavily in troops like the SOC and strengthen your capabilities. Perbarisan dimulakan dengan satu persembahan oleh Pancaragam Pasukan Polis Singapura SPF. Pegawai daripada pelbagai unit seperti unit taktikal polis dan K9 kemudian membentuk sebuah kontingen. Beberapa aset SOC termasuk trak merah yang sinonim dengan markas itu juga dipamerkan. Encik Shanmugam bersama-sama Pesuruhjaya Polis dan Komander SOC kemudian meletakkan barang-barang peringatan ke dalam sebuah kapsul masa. Kapsul masa itu akan dibuka 30 tahun kemudian apabila SOC mencapai ulang tahun ke-100.